Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Nama saya Nurul Izzah. Saya dari ED 2476A. Oh, Nurul Izzah. Oh, okey. Jemput masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Izzah dari mana? Saya dari college. Oh, tak ada kelas tadi? Tak ada. Okey. Ni kali pertama ke Izzah datang sini? Betul tu. Ni kali pertama saya datang sini. Sebelum ni Izzah pernah hadiri sebarang sesi kaunseling? Tak pernah. Okey. Jadi saya rasa lebih elok untuk saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Nurul Nazura. Saya merupakan kaunselor di sini. Okey, Izzah tahu apa tujuan Izzah dipanggil ke sini? Sebenarnya saya pun tak berapa pasti sebab kelas rep yang bagi tahu pensyarah yang tetapkan temu janji untuk saya datang jumpa kaunselor hari ini. Okey, macam ni Izzah. Sebenarnya pensyarah Izzah dia prihatin di atas perkembangan akademik Izzah. Saya dimaklumkan bahawa sebelum ni Izzah merupakan antara pelajar cemerlang di fakulti. Jadi tapi sejak kebelakangan ni keputusan peperiksaan Izzah menunjukkan kemerosotan yang sangat drastik dan ia sangat membimbangkan pensyarah Izzah. Saya pun tak berapa pastilah puan. Okey, tak apa. Okey, tujuan kaunseling ni hanya untuk Izzah kongsikan segala permasalahan yang mungkin Izzah hadapi yang menyebabkan pengajian Izzah terganggu. Sebenarnya saya tak berapa selesa nak cerita masalah dengan sesiapa pun, termasuklah kawan-kawan dengan keluarga. Okey, Izzah jangan risau sebab segala yang kita bincangkan ni adalah sulit. Jadi saya bertanggungjawab untuk tidak mendedahkan apa-apa perkara yang kita bincangkan kepada pihak lain. Okey, bolehlah kalau macam tu. Tapi saya nak mula dari mana? Okey, macam ni. Apa kata Izzah mulakan dengan bercerita dengan saya aktiviti seharian Izzah di college? Sama je macam pelajar yang lain. Hari-hari saya pergi kelas. Lepas tu saya libatkan diri dengan aktiviti persatuan. Lepas tu kalau waktu petang saya pergi beriadah di alam bina. Okey, semasa beriadah tu selalunya Izzah berseorangan ke ada rakan? Biasanya saya pergi seorang diri je. Sebab rakan-rakan sekelas saya mereka semua dah ada geng masing-masing. Faham? Okey, macam mana pula dengan rakan sebilik Izzah? Izzah selesa dengan dia? Kalau rakan sebilik saya selesa. Sebab saya rasa kami berdua agak serasi lah juga. Okey, kalau macam tu, adakah Izzah merasakan bila Izzah tak mempunyai rakan sekelas yang betul-betul rapat dengan Izzah menyebabkan pelajaran Izzah terganggu? Betul Puan. Sebabnya saya tak ada tempat nak rujuk. Contoh macam baru-baru ni, saya kena marah dengan pensyarah sebab saya buat assignment katanya tak ikut kriteria yang ditetapkan. Oh, sampai macam tu sekali ya? Tak apalah, kita berfikir baik je. Mungkin pensyarah Izzah tu dia banyak kerja kan? Okey, tadi Izzah ada cakap berkenaan dengan rakan sebilik Izzah. Macam rakan sebilik Izzah tu ambil kos apa ya? Dia kos sama macam saya tapi di kelas lain. Tapi dia tu baiklah kalau nak banding dengan rakan-rakan sekelas. Okey, Alhamdulillah Izzah, rakan sebilik yang baik tu pun adalah satu rezeki. Sama kos lagi tu. Okey, Izzah pernah tak kalau sebelum ni Izzah ada tak faham berkenaan dengan pelajaran, Izzah bertanya dengan rakan sebilik Izzah? Setakat ni tak pernah lagi. Okey, macam ni. Cadangan saya, seperti Izzah cakap, Izzah lebih selesa dengan dia kan, dia orang yang baik. Jadi ni cuba Izzah kalau ada kemusykilan berkenaan dengan akademik, Izzah bertanya dengan dia. Sebab saya pasti mesti dia tak keberatan nak berkongsi sedikit ilmu dia dengan Izzah. Okeylah, kalau macam tu nanti saya cuba tanya. Okey, Izzah dah semester akhir betul? Betul. Macam mana pelajaran? Sebenarnya Puan, semester ni paling mencabar bagi saya sebab saya sangat tertekan lagi-lagi dengan subjek biologi. Kenapa tu? Sebab saya tak minat Puan. Saya pilih kos ni pun sebab mak ayah saya yang suruh. Oh, macam tu. Okey, adakah Izzah merasakan bila Izzah kurang minat dengan subjek yang dengan bidang yang Izzah sedang pelajari ni menyebabkan pengajian Izzah terganggu? Ya, betul tu Puan. Saya rasa
jiwa pendidik tu tak ada pun dalam diri saya. Dan lagi satu masalah, saya ni sebenarnya malu nak cakap depan orang ramai. Tak macam kawan-kawan sekelas saya yang lain. Okey, saya faham perasaan Riza. Okey, tapi kita ada cara untuk atasi masalah sebegini. Caranya dengan Izzah cuba praktis bercakap di hadapan cermin. Dengan berbuat demikian, ianya mampu untuk meningkatkan keyakinan Izzah dan juga mengurangkan tekanan kita. Okey, boleh, nanti saya boleh cuba. Okey. Tadi Izzah ada cakap yang Izzah masuk kos ni pun atas galakan Mak Izzah, betul? Betul. Okey. Jadinya sebab mak dengan ayah saya tu, mak dengan ayah saya, mereka berdua merupakan seorang guru. Jadi itu yang mak dengan ayah nak sangat saya ikut jejak langkah mereka. Okey, faham. Jadinya Mak Izzah letakkan ekspektasi yang tinggi terhadap Izzah dengan beranggapan darah pendidik yang mengalir dalam tubuh Izzah tu mampu untuk membuatkan Izzah cemerlang dalam bidang sekarang. Macam tu. Betul tu Puan. Okey, tak apa Izzah, saya pada pendapat saya setiap ibu bapa ni dia hanya mahukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Mungkin pada pandangan seorang guru sendiri, dia merasakan yang bidang pendidikan ni akan kekal relevan dan menjaminkan masa depan yang lebih cerah. Mungkinlah, saya pun harap macam tu. Lagipun saya nak patah balik pun memang dah terlambat. Saya dah dekat semester akhir dah pun. Dan lagi satu, saya cuma harap yang kalau saya ikut cakap mak dengan ayah saya, semoga saya berjaya lah dalam hidup ni. InsyaAllah, jika memang bidang pendidikan ni dah ditakdirkan untuk Izzah, segalanya akan dipermudahkan. Haraplah pun. InsyaAllah. Izzah ada apa-apa lagi nak kongsi dengan saya? Tak ada dah. Okey, kalau macam tu, apa yang saya boleh rumuskan untuk sesi kaunseling kita pada hari ini, apa yang saya boleh katakan, kejayaan ni dia tak datang dengan mudah. Okay, kita mesti belajar daripada kegagalan dulu. Mungkin macam sekarang Izzah ada kemerosotan dari segi akademik, tapi kita jangan kecewa dengan perkara ni. Okay, jadikan ia semangat untuk kita bangkit, sebab ianya akan membuahkan hasil. Okay, kalau itu saya rasa setakat ini saja sesi kaunseling kita pada hari ini. Sebelum saya tamatkan, boleh saya tahu apa perasaan Izzah sebelum dan selepas menghadiri sesi kaunseling ni? Sebenarnya waktu awal masuk tadi saya agak gementar juga nak ceritakan, tapi lepas saya dah bagi tahu Puan apa masalahnya, saya rasa lebih lega. Alhamdulillah. Okey, boleh ke kalau kita akan ada appointment susulan, boleh ke kalau saya tetapkan temujanji kita sebulan dari sekarang? Okey, kalau macam tu, semoga kita berjumpa lagi dan harapnya masalah Izzah semakin bertambah baik. Okey, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jemput masuk. Silakan duduk. Boleh perkenalkan nama? Nama saya Nurul Nazura. Saya merupakan pelajar semester 1 ED 247. Oh, okey, baiklah Nurul Nazura. Izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Izzah. Saya merupakan kaunselor Zura untuk hari ini. Zura, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Zura dah makan? Belum pun. Oh, belum lagi. Okey, tak apalah kalau macam tu. Nanti lepas sesi ni, Zura boleh pergi makan. Daripada apa yang saya dapat lihat dekat sini, Zura sendiri yang tetapkan temujanji untuk datang sesi kaunseling pada hari ini. Jadi saya nak pujilah tindakan tu. Tahniah, sebab ini sememangnya cara yang tepat untuk Zura berhadapan dengan masalah. Baiklah, jadi kalau tak keberatan, boleh Zura mula cerita masalah Zura ni berkaitan apa? Macam ni Puan, sebenarnya saya ni segan nak cerita masalah saya kan, tapi saya dah macam buntu, tak tahu macam mana nak selesaikan dia. Baiklah, Saya berjumpa jugalah, datang juga hari ni. Saya faham, Zura malu nak cerita dekat orang luar, tapi tak apa, sebab dengan kaunselor Zura boleh cerita semua ni.
Cerita dia macam ni. Saya ada masalah kewangan belakangan ni. Masalah kewangan. Okay, jadi Sebab macam mana seriusnya keadaannya? okay, dia sebelum ni saya macam masalah kewangan tu ada, tapi taklah seteruk sekarang. Sekarang sampai saya kena makan pun bercatur. Saya makan sarapan tu memang saya tak makan langsung. Saya makan tengah hari, tapi saya makan tengah hari tu saya tinggalkan separuh untuk tengah hari, separuh untuk malam. Saya faham. Nampaknya Zura memang kena berjimat sampai macam tu sekali dah. Ya puan. Dan benda ni berlaku agak lama juga, dah beberapa hari. Dah nak dekat sebulan juga lah. Kalau macam tu nampaknya ni memang masalah yang agak kritikal. Jadi boleh Zura cerita tak macam mana punca berlakunya masalah kewangan ni? Mungkin Zura dapat cerita pada saya. Dia sebenarnya saya adalah duit saku untuk perbelanjaan saya, tapi saya terpaksa agihkan untuk perkara-perkara lain. Contohnya untuk yang lebih utama lah, macam bayar yuran pengajian saya. Yuran pengajian pun sekarang makin meningkat kan. Betul, faham. Lepas tu saya punya pengangkutan sebab saya duduk luar untuk nak ke fakulti. Lagi satu, buku-buku untuk pelajaran. Sebab dulu waktu kelas secara dalam maya banyak boleh pakai Betul, macam dulu internet. pandemik kan. Ya, sekarang saya kena beli buku fizikal. Dan harga dia mahal-mahal pun, 100 lebih untuk satu subjek. Saya ada 5 subjek. Baiklah. Saya faham apa yang Zura sampaikan, tapi dari apa yang Zura ceritakan sendiri ni, saya dapat rasa yang Zura ni sebenarnya memang seorang pelajar yang sangat rajin dan sangat memberi komitmen dalam pelajaran Zura lah. Sebab Zura sanggup korbankan duit tu semata-mata nak bayar yuran, nak beli buku dan sebagainya. Tapi sebagai kaunselor, saya nak beri nasihat pada hari ini supaya Zura utamakan kesihatan terlebih dahulu. Sebab tak guna kalau Zura bertungkus lumus nak belajar tapi kesihatan tak terjaga, nanti dia akan tetap memberi kesan negatif pada pelajaran Zura. Jadi apa yang saya dapat nasihatkan dekat sini, Zura boleh berbincang dengan pensyarah penasihat untuk membuat penangguhan bayaran kalau Zura betul-betul kesempitan wang. Tapi puan, benda tu tak menyusahkan pensyarah saya ke? Tak Zura. Zura jangan risau sebab sebenarnya ini merupakan tanggungjawab pensyarah untuk kenal pasti mana-mana pelajar yang ada masalah kewangan dan beri mereka penangguhan bayaran yuran. Jadi Zura jangan risau, Zura boleh cerita pada pensyarah. Baiklah pun, saya akan cuba berhubung dengan pensyarah saya kenapa perkara ni. Baiklah. Dan macam Zura kata tadi berkaitan buku-buku kan, sebab macam sebelum ni saya faham kita berada dalam fasa pandemik, jadi macam tu tak memberi masalah sangat. Tapi sekarang ni nak beli duit buku tu lebih banyak, lebih mahal berbanding duit makan kan. Jadi saya rasa apa yang Zura dapat lakukan untuk kurangkan sikit bebanan kewangan ni adalah dengan menggunakan kemudahan sedia ada. Contohnya macam buku-buku di perpustakaan, ataupun Zura boleh layari laman-laman web, perpustakaan secara atas talian dan guna buku-buku yang ada di situ. Jadi dengan cara ni Zura dapatlah kurangkan sedikit kos perbelanjaan tu. Oh, macam tu ya puan? Ya, betul. Terima kasih atas cadangan tu puan. Tapi tu satu masalah saya. Lagi satu masalah saya ni semester hadapan. Okey, semester hadapan. Ya. Saya dah start ada kena pergi lawatan. Dekat saya tak rasa dekat Sabah rasanya. Agak jauh juga tu. Tiket pembelanjaan dia yang kita kena tanggung sendiri, pergi balik 500 je. Duit poket sendiri. Tapi yang selebihnya tu ditanggung lah. Tapi untuk yang ni. Okey, baiklah.
nampaknya agak kritikal jugalah masalah tu kan. Sebab yelah memang saya pun tahu Sabah tu pun memang jauh, dan itu baru tiket penerbangan, tak campur lagi dengan makan, dengan penginapan di sana semua. Jadi ada tak Zura cerita pasal lawatan ni ke, atau pasal masalah kewangan ni dengan ibu apa? Tak nak cerita macam mana pun. Saya ni, kalau puan nak tahu saya masuk kos ni pun, ibu bapa saya tak sokong saya. Tak beri galakan. Dia tak beri galakan. Sebab dia kata bila kita sama belajar ni, dia macam tambahkan hutang tu. Jadinya bila saya cuba nak cakap dengan diorang masalah saya selalu kena marah. Jadi saya macam, habis tu macam mana kan? Baiklah, saya faham. Tapi Zura pun tak boleh nak rasa marah pada kedua ibu bapa. Mungkin ibu bapa Zura pun sebenarnya mengalami masalah yang sama dan mereka gagal mencari jalan keluar. Jadi apa yang saya boleh sarankan kepada Zura, mungkin Zura boleh memohon bantuan kewangan. Contohnya dari pusat zakat ataupun agensi-agensi lain yang berkaitan, macam Yayasan Negeri, Baitul Mal dan sebagainya. Ada juga macam tu. Ya betul tu ada. Sebab saya masih semester 1, jadi saya macam tak tahu macam mana. Macam mana saya nak. Okey, tak apa. Senang je. Zura cuma perlu mengisi borang permohonan yang tertera di laman web mereka, agensi tadi. Dan kemudian setelah borang-borang tu diluluskan, pihak mereka sendiri yang akan hubungi Zura dan beri bantuan kewangan dalam bentuk beasiswa kepada pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik. Jadi Zura tak perlu dah nak fikir pasal hutang ke apa, sebab beasiswa tak perlu ada bayaran semula. Macam tu. Baru saya tahu Ya betul. Perkara ni sebenarnya ada banyak. Ada banyak. InsyaAllah saya akan cuba memohon di laman web. Saya tak rasa saya tak boleh buang masa lagi kan. Betul tu. Ada apa-apa lagi tak yang Zura nak kongsikan dengan saya? Saya rasa setakat ni tak ada, itu saja. Itu saja. Okey, baiklah. Jadi apa yang saya dapat rumuskan untuk sesi kaunseling kita hari ini adalah sekiranya kita berhadapan dengan sesuatu masalah, kita tak boleh cepat berputus asa. Macam Zura hari ni, memang saya sangat puji sebab Zura sendiri datang dan sudi untuk berkongsi masalah dengan saya, dan juga sudi menerima pendapat dan cadangan untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi boleh saya tahu macam mana perasaan Zura sebelum dan selepas menghadiri sesi kaunseling? Waktu sebelum saya hadiri sesi ni, saya rasa macam saya rasa buntu. Saya rasa masalah saya ni dah memang tak ada penyelesaian lah. Tapi lepas dengar kata-kata daripada puan, cadangan daripada puan macam pasal beasiswa semua ni, saya berasa sebenarnya ada cara dia. Ya betul tu, selesaikan masalah saya. Cuma saya tak tahu cara dia yang sebenar. Ya, betul tu. Terima kasih banyak puan sebab. Ya, sama-sama. Saya sendiri sebenarnya saya rasa lega dan sangat gembira bila dengar maklum balas Zura yang sangat baik tu. Baiklah, jadi saya akan tetapkan sesi kaunseling susulan untuk saya tahu perkembangan masalah Zura. Adakah dah berjaya selesai ke macam mana? Jadi adakah Zura bersetuju untuk hadiri sesi tersebut? Ya, setuju puan. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Zura sebab beri kerjasama yang sangat baik untuk sesi kita pada hari ini. Saya doakan semoga semua masalah Zura dapat diselesaikan dengan baik, insya-Allah. Terima kasih banyak puan. Terima kasih Zura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.